Alladzi a'tal in'ama jazila wa qabila minasyukri qalila wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi lam yaj'al lahu min jinsihi adila wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk kita sama-sama sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tingkatan iman itulah kita diizinkan Allah untuk berada di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sambung muka surat 3, kan? Betul. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, muqaddimatun fi fadilatil ilmi muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ta'allumihi. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar akan dia dan kelebihan menuntut akan dia. Bermula yang pertama, artinya kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia, iaitu firman Allah Ta'ala. Baik, yang ni kita sambung bab yang permulaan di dalam kitab kita Usul Tauhid ni, iaitu berkenaan dengan kelebihan ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu agama, yang kemudiannya kelebihan mengajar akan ilmu tu, dan yang ketiga kelebihan menuntut akan ilmu tu, ilmu agama. Kita dah bicara dah, kalau tak silap saya bulan yang sudah, kita bicara tentang pembahagian ilmu. Ilmu ada 5 hukum taklifinya. Ada kadang-kadang ilmu tu wajib, kadang-kadang ilmu tu sunat, kadang-kadang ilmu tu harus, kadang-kadang ia makruh, kadang-kadang ia haram. Ilmu yang kita maksudkan di sini ialah ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib tak banyak, ada 3 sahaja, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Nanti dalam kitab ni dia akan bicara ketiga-tiganya sekali. Jadi yang pertama sekali kita nak kenal dulu kelebihan. Kenapa kita kena mengaji, kena menuntut ilmu ni, kenapa? Ada orang dia salah faham. Dia kata belajar agama ni sebab nak jadi ustaz. Bukan belajar agama sebab nak jadi ustaz. Belajar agama sebab nak jadi orang yang faham agama. Tak kira nak jadi apa pun, nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi peguam ke. Bila kamu IC tulis Islam, kamu menganut agama Islam, kamu sebagai orang Islam, kerjaya kamu apa sekalipun mesti ikut Islam. Bila ikut Islam, kena belajarlah agama. Tapi mentaliti masyarakat kita ni dah rosak. Banyak dah salah faham, jauh daripada agama. Akhirnya bila kita tanya kenapa tak hantar sekolah agama, saya bukan nak anak saya jadi ustaz. Betul? Saya nak anak saya jadi saintis. Betul, saintis benda? Saintis kafir ke benda? Nampak? Belajar agama tu supaya jadi Islam. Tak kira lah nak jadi engineer Islam, doktor Islam, sebab agama kita Islam. Inilah kejayaan barat laknatullah yang memisahkan disiplin ilmu.
Memisah-misahkan. Tengok college sampai ke peringkat universiti. Sampai peringkat universiti orang yang mengaji engineering mana ada mengaji agama? Bidang kejuruteraan. Bukan kita fitnah, saya salah seorang bekas daripada orang mengaji engineering. Mana ada belajar agama dalam tu? Kalau nak mengaji agama kena GIA, bidang syariah. Yang tu khususlah bahagian agama. Salah sebenarnya, kan? Sebab agama adalah kehidupan kita. Jadi kena mengaji lah. Jadi kita kena betulkan balik masyarakat kita, pemahaman mentaliti masyarakat kita bahawa tak tidak di mana saja kedudukan kita, siapa pun diri kita, wajib atas kita mengaji ilmu agama. Bukan mesti nak jadi ustaz, tu tak kira dah, nombor 2 dah tu. Kalau mampu mengajar tak apa, boleh jadi ustaz. Tak mampu mengajar, tapi wajib juga kita kena belajar agama. Macam semayang lah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, rukun qauli, 5 rukun qauli wajib dengar di telinga sendiri. Sama ada kita jadi imam ke jadi makmum ke, wajib dengar di telinga sendiri. Bukan mesti saya bukan imam, saya makmum, tak kira makmum pun wajib dengar di telinga sendiri. Sama juga macam ni. Dalam bab ilmu tak kira siapa pun, bila kita ni orang Islam, wajib atas kita belajar tentang Islam. Baik. Kemudian Syekh bawa yang pertamanya kelebihan ilmu tu sendiri. Ilmu agama ni apa kelebihan dia? Kata Syekh, bermula yang pertama, artinya kelebihan ilmu. Ilmu maksudnya sini ilmu agama, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia. Kelebihan orang yang bersifat dengan sifat ilmu. Dia ada ilmu pada diri dia. Iaitulah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya innama tu kalau kita baca dalam Quran ataupun hadis, bila kita jumpa perkataan innama, itu maknanya hanya senya. Maknanya hanya itu sahaja, tidak yang lain. Pegang situ kemah-kemah. Bila kita baca Quran ke baca hadis, kat situ ada perkataan innama. Innama tu maksudnya yang itu saja, bukan yang lain. Maksudnya tu hanya senya. Jadi innama hanya senya. Yakhsha tu maknanya takut Allah. Hanya senya yang takut kepada Allah, min ibadihi, min daripada, ibadi hamba, hi nya sini nya Allah. Hanya senya yang takut pada Allah dari kalangan hamba-hambanya, al-ulama, hanyalah ulama. Maknanya maksud ulama sini bukan tok guru. Kita Melayu ni sebut ulama tok guru lah. Dah jadi memang bahasa biasa kita lah. Tapi sebenar makna ulama ialah jamak bagi perkataan alim. Kalau orang itu alim, seorang mufrad, maka panggil alim. Tapi kalau orang alim tu ramai, alim, maka kita panggil dia ulama. Maknanya jamak, maknanya ramai. Tu maksud ulama. Dan apa dia orang alim? Orang alim ni orang mengajar, ustaz? Bukan, tak semestinya. Makna orang alim ialah orang yang menuntut ilmu. Alim lah tu. Walaupun dia tak hafal Quran, walaupun dia tak hafal hadis, tapi dia hadir kuliah, dia jadi sebahagian daripada ahli majlis ilmu. Dipanggil ahlul ilmi, dipanggil ahli ilmu. Orang ahli ilmu ni termasuk dalam kalangannya dipanggil al-ulama. Macam kita malam ni datang kuliah ni, jadilah yang dipanggil kumpulan ulama. Ahli lah, tapi bukan keluar ni jadi ulama. Lagi balik ni kata aku ulama dah. Ustaz sebut dah tadi. Bukanlah, maksudnya ahli ilmu. Maknanya geng yang masuk dalam majlis ilmu. Walaupun tak bawa kitab tak apa. Golongan dengar dulu tak apa. Janji dengar juga. Daripada dia tak dengar. Sebab tu dalam ayat ni kita tengok, ayat ni kata, Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya senya yang takut pada Allah golongan yang mengaji. Tu maksud ulama tu golongan mengaji.
Golongan yang ahli ilmu, yang menuntut ilmu. Kerana kalau orang yang tak mengaji, dia tak takut pada Allah. Ayat ni memberikan kita kepastian. Bukan mungkin kot. Bukan mungkin. Innama hanya senya. Maknanya yang takut pada Allah, orang mengaji je. Orang tak mengaji, takkan takut pada Allah. Itu maksud dia. Itu maksud ayat ni. Tu. Sebab apa? Macam ni, macam saya sebut tadilah. Walaupun setengah kita golongan mustami'an. Mustami'an ni golongan mendengar. Kan? Tok Guru Siddiq dia mengaji dengan Tok Guru Haji Hitam, Pondok Tanjung Bedil, Al-Ustaz Kedah. Satu hari Tok Guru dia kata pada Ustaz Siddiq dengan kawan-kawan dia yang mengaji kat pondok tu. Dia kata hampa ni belum dikira mengaji, dia kata. Hampa ni belum dikira mengaji apa siap kitab bawa apa semua. Tok Guru kata tak mengaji lagi. Habis tu kalau tak mengaji kami ni apa? Kata Tok Guru, kamu baru masuk dalam golongan mustami'an. Mustami'an tu maknanya golongan mendengar je. Tapi belum dipanggil golongan muta'alliman. Muta'alliman artinya golongan yang taklim, yang mengaji. Golongan mustami'an aja. Lepas tu kata Ustaz Siddiq dengan kawan-kawan dia, habis tu macam mana kami nak jadi muta'alliman? Kan? Kami sekarang ni mustami'an, jadi macam mana nak jadi muta'alliman? Kata Tok Guru dia, tak apa, malam sagi datang rumah aku, dia kata. Datang rumah Tok Guru. Tapi jangan bawa apa-apa. Jangan bawa kitab. Bawa pensel sebatang, kertas kosong selai. Bawa tu saja. Tak apalah. Malam tu Ustaz Siddiq dengan kawan-kawan dia datang dengan bawa pensel sebatang, kertas selai, kertas kosong. Naik atas rumah, Tok Guru dia sandar kat tiang. Tok Guru dia kata, apa aku sebut hampa tulis. Kata Tok Guru sebut tak ulang dah, sebut sekali tu je, pam kena cepat ah. Pam dia cakap tulis. Sampai penuh satu kertas. Masa tu mengaji sifat 20. Tulislah. Tok Guru kata Allah bersifat dengan sifat wujud. Wujud ni sekian. Tulis. Habis dah siap tulis, tak ada. Siap tulis dah. Siap dah Tok Guru. Hampa baca. Aku bagi masa 5 minit baca. Baca ulang balik apa yang Tok Guru yang dia tulis tadi. Baca 5 minit. Habis 5 minit, bagi kat aku. Bagi balik semua kertas tu kat Tok Guru. Tok Guru simpan. Aku tanya, hampa jawab. Kata. Tak boleh jawab, maka kamu bukan orang mengaji. Kata. Tanya satu, ni jawab. Tanya ni jawab. Tanya ni jawab. Habis dah semua selesai tu, baru Tok Guru kata, yang ni baru namanya mengaji. Dia kata. Ni baru namanya muta'alliman. Jadi kita yang biasa-biasa hadir kuliah bulanan gini ni, baru masuk golongan mustami'an. Tapi okey lah mustami'an kan. Daripada mengkopian kat luar kan. Nampak kuliah pun tak datang. Apalah. Jadi golongan mendengar dulu tak apa dah kan. Dia gitulah. Sebab tu ayat ni kata hanya senya yang takut pada Allah, orang yang mengaji, orang yang belajar tentang agama. Sebab apa? Sebab apa dia takut? Sebab dia pernah dengar. Kalau orang tak pernah dengar yang jadi artis dedah aurat, nampak dada-dada sebagainya, buka aurat lah apalah, yang buat maksiat, yang berjudi, yang berzina. Dia ada tak pergi tadah telinga, pergi dengar cerita tentang hadis Nabi, azab dalam kubur, azab dekat neraka, macam mana panasnya api neraka. Pergi dengar tak? Tak dengar. Bila tak dengar tu yang dia tak takut. Orang dengar dia takut. Walaupun kita baru golongan mustami'an, baru golongan dengar-dengar gitu je, tulis pun tidak. Tapi sekurang-kurang takut tu dah mula masuk. Walau mungkin takut tu tak banyak, tapi sikit sudah masuk. Makna kata kalau kawan kata, kita pergi tikam nombor ekor. Dia kata, tak berani aku. Aku dengar dah kuliah itu ustaz cerita. Kan? Tak berani aku. Tapi kalau nak tikam enggak, jangan besar-besar lah, kecil-kecil lah. Nampak? Tapi kurang-kurang dia ada takut. Maknanya nampak? Kalau dia nak terbuat maksiat pun, dia fikir-fikir kat, kalau boleh jangan buat sampai besar sangat lah. Dia kata buat sikit lah. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang dalam hati tu dah mula masuk rasa takut. Yang ni yakhsha. Tu yakhsha tu.
Mula rasa takut. Takut ni bahasa Melayu. Bahasa Arab panggil takwa. Tu dah mula masuk takwa tu. Sebab tu imam baca khutbah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Yang kita nak didik manusia atas muka bumi ni, yakni perasaan takut pada Allah. Sebab tu kita nak laksanakan hukum hudud, hukum kisas dan sebagainya, hukum Islam. Sebab apa? Sebab hukum tu membuatkan manusia jadi takut. Bukan takut dengan undang-undang negara, tapi takut kepada Allah. Sebab undang-undang tu Allah yang buat. Hari ni orang takut dengan undang-undang manusia. Sebab apa? Sebab manusia buat. Kalau manusia tu geng dia tak takut lah. Dia boleh lepas lah. Sebab tu kalau hakim tu orang dia juga, yang jaga undang-undang pun orang dia, tak ada takut lah. Nak sogok duit lepas lah, orang kena maan. Apa dia nak takut? Sebab undang-undang ciptaan manusia. Tapi undang-undang ciptaan Allah mu nak sogok ke mana? Nampak? Tak boleh nak sogok sebab Allah yang cipta. Jadi yang nak didiknya, didik rasa takut. Bukan pasal potong tak potong, tapi nak bagi takut. Manusia gitu. Tapi bila manusia ni tidak ada takut pada Allah, maka takutnya akan beralih kepada yang lain. Dia dua je atas kita hidup ni, dua je perkara. Iaitu dipanggil khaliqun, pencipta, dan satu lagi makhlukun, yang kena cipta. Khaliqun Allah, makhlukun makhluk. Kullu ma siwa Allah, setiap sesuatu selain daripada Allah, tu panggil semua makhluk. Jadi kalau dalam hatinya tidak ada takut kepada Khaliq, tidak ada takut pada Allah, automatik hatinya akan takut kepada makhluk. Ni yang jadi banyak-banyak kita ni jadi takut dengan makhluk lah. Takut duit tak ada. Duit tu makhluk. Dia tak takut pasal nak, takut duit. Sehingga kan nak kejar ke untung, yang haram pun tibai. Yang salah pun sapu juga. Janji ada untung sebab takut duit tak ada. Takut ini, takut macam-macam takut lah. Bahagian makhluk tidak takut kepada Allah. Macam Covid ke, takut ngewabak, melampau-lampau takut. Awak tak datang masjid, Covid tu, corona. Tapi pasal malam nampak pula muka dia. Asal tu. Ni kata takut yang bukan-bukan takut. Kita bila nampak Allah hantar wabak ni, corona ni, Covid ni, bukan jadi takut dengan corona, bukan takut dengan Covid, tapi makin kuat takut pada Allah. Bila takut pada Allah, siapa yang kita berhajat? Allah. Baru tadah tangan, ya Allah, baca kunut nazilah. Ya Allah, angkatlah wabak ni, ya Allah. Kerana wabak ni aku takut dalam wabak ni ada kemurkaan-Mu. Seandainya wabak ni ada nikmat-Mu, seandainya wabak ni ada hikmahnya, itu tak apa. Tapi kalau wabak ni membawa kemurkaan-Mu, maka aku takut pada kemurkaan-Mu. Bukan pasal Covid, tapi pasal murka Allah, pasal marahnya Allah. Sebab degilnya manusia ni. Lepas tu kita pesan kerajaan dan juga yang terlibat pihak berkuasa, MKN dan sebagainya, nak turunkanlah ego, turunkanlah kesombongan diri kita sebagai manusia. Baliklah kita pada Allah. Kita nak ikhtiar dengan penawar ubat, vaksin dan sebagainya, silakan ikhtiar. Tapi ingat, wabak ni datang daripada Allah, dan hanya Allah saja yang boleh angkat balik. Maka kita kena berhajat pada Allah. Ni dah suruh orang pakai mask, suruh orang semayang jarak, suruh orang tak boleh salam. Semua tu bahagian zahir saja. Tapi kenapa tak suruh orang berdoa kepada Allah? Kenapa tak suruh orang solat hajat? Kenapa tak suruh orang baca kunut nazilah? Kenapa tak suruh orang minta betul-betul tobat, tinggalkan maksiat? Kerana datangnya wabak ni dengan kemurkaan. Maka hanya Allah saja boleh angkat. Mu ikhtiarlah vaksin macam mana pun, selagi mana Allah kata wabak ni aku tak angkat, selagi itulah wabak ni duduk. Bertahun lama Allah tak tahu. Takut-takut norma baru ni tak jadi norma baru dah, tapi jadi memang dah jadi kebiasaan Nabi dah. Sampai bila tuan-tuan kita nak semayang jarak? Nak sampai bila? Ke tuan-tuan selesa dah semayang jarak ni? Kata sonok boleh pusing Ustaz. Orang tak ada sebelah ni kata. Kita kekok, saya kekok. Nak sampai sekarang kekok lagi apa benda semayang jarak ni?
Nah, kita belajar bukan macam ni. Zaman sahabat Nabi tak macam ni. Nah, tapi sebabkan benda ni, nah, sampai bila kita nak jadi macam ni kan? Nah, selagi wabak ni ada. Jadi bukan pasal masalah kita minta sungguh-sungguh nak buat hajat, nak minta hajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sahajalah yang boleh selamatkan kita. Jangan pandang diri ni hebat. Nah, kalau rasa hebat, mana pergi doktor pakar? Bawa keluarlah. Buku-buku sains tebal-tebal kamu tu. Nah, bawa keluarlah segala alat mesin, ventilator lah, apa macam-macam mesin ada. Bawa keluar untuk detect wabak ni, untuk nak buang wabak ni. Tak boleh buat. Nah, melainkan Allah. Letakkanlah diri kita lemah. Akulah hamba yang paling bodoh, yang paling lemah, yang paling lalai. Engkaulah Tuhanku yang maha kuasa. Hanya engkau sahaja yang berkuasa. Peganglah situ. Nah, kalau kafir yang cakap, tak pelik lah kafir. Dia bukan umat bertauhid. Kita orang Islam. Ini ada orang Islam cakap, selagi mana tak jumpa vaksin ni, mampuslah kita. Yang mampuhkan kita bukan sebab corona. Yang selamatkan kita bukan sebab vaksin. Yang mampuhkan kita pun Allah. Yang selamatkan kita pun Allah. Nampak? Tapi bila akidah tak kemah, akhirnya keluar daripada mulut, cakap boleh merosakkan akidah. Takut mati bukan sebagai orang Islam. Takut mati dalam keadaan kafir tanpa dia sedar. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Suratul Baqarah ayat 8 Allah sebut. Dan di antara manusia itu ada yang kata kami telah beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Allah jawab wa ma hum bimumin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman di sisiku. Sebenarnya ujian Covid bukan atas ujian penyakit, tetapi ialah ujian akidah bagi umat Islam. Siapa yang bila nampak penyakit ni teringat Allah, dan siapa yang bila nampak penyakit ni nak teringat kesusahan hidup dunianya semata-mata. Bagi orang beriman, bila diuji begini, automatik kepala dia akan ingat Allah, sebut nama Allah. Itu orang yang benar-benar beriman. Nah, tapi orang yang tak beriman, bila nampak penyakit ni, habislah, mampulah aku, habislah. Di mana Allah dalam hatimu, kan? Jadi itu ujian yang sebenarnya. Mati kena Covid pun nak buat macam mana, dah takdir asbab. Nah, tak kena Covid pun kena benda lain mati juga. Nah, memang mati pun kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Mengelak macam mana pun, takut sangat kena Covid, pakai mask sampai tak buka-buka. Kat rumah pakai enggak, lah kali mati. Misalnya mati oksigen tak cukup. Jadi berpada-padalah, bukan tak boleh pakai mask, tapi berpada-pada, tengok pada keadaan. Jangan takut tu melampau-lampau. Yang kita takut kepada Allah. Yang kita takut ayat Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang ni yang masalah sebenarnya. Bukan Covid masalah, ni masalah sebenar. Sebab Allah pesan, jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Persoalannya, yakinkah kita mati kita esok dalam keadaan Islam ataupun kafir? Siapa sini confident dia mati Islam? Tak boleh nak kata. Tak boleh nak kata. Walaupun hari ni kita kaki masjid, siapa tahu esok kaki lain pula, kan? Boleh bertukar. Allah boleh buat, siapa-siapa saja Allah boleh buat, kan? Jadi yang kita kena risau, diri kita ni adakah istiqamah pada jalan agamanya ataupun takut di hujung nyawa terpesong. Tak payah kata kita orang biasa. Tok Wali baca dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, cerita tentang seorang wali namanya Basisah. Hebatnya wali ni, anaknya, dalam kitab sebut anak muridnya boleh terbang. Anak murid terbang. Kalau anak murid terbang, tok guru macam roket tu. Nak ceritanya hebatnya karamah dia. Dalam tara hebat karamah tu, dia buat 3 kesalahan besar. Pertama, minum arak. Kedua, rogol perempuan. Ketiga, bunuh orang. Dan akhir di hujung nyawanya, setan datang suruh sembah setan, digikut, mati kafir. Tok Wali mati kafir.
Dan kalau kita tok kuali, nampak? Lagilah terdedah kepada bahaya akidah. Lagi-lagi kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi kita kena berhati-hati selalu. Jangan jaga COVID saja tapi tak jaga akidah. Yang paling pentingnya akidah tu jadi keutamaan. Nak ikhtiar jaga COVID, jarak apa sebagainya, tak apa, tak ada masalah. Tu kita ikhtiar, tapi akidah kita tu, itu yang lebih utama. Jadi ini dia. Sebab tu Allah kata innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah golongan ulama. Tu. Kemudian cerita bab takut ni pula, ulama pecahkan dia kepada 3. Takut ni dia ada 3. Yang pertama takut dipanggil khauf, yang kedua dipanggil khasyah, yang ketiga dipanggil haibah. Ni 3 peringkat takut. Kemudian daripada 3 peringkat ni pula, takut ni pula dia ada 2 juga keadaan. Ada 2 keadaan. Pertama takut dan benci. Yang kedua takut dan taat. Takut dan benci itu kita kepada hantu setan. Takut ke nak pergi semayang subuh, naik basikal itu tiba-tiba atas pokok tenggek gitu. Nampak? Patah balik Tok Bilal. Subuh tu tak ada siapa azan. Nampak? Patah balik Tok Bilal tak jadi lagi. Nampak? Takut ke? Tapi takut tu dipanggil takut benci. Dia takut tapi dia benci apa yang dia takut. Adapun kita pada Allah bukan takut benci. Kita takut Allah bukan kita benci Allah, tapi takut itu dipanggil takut dan taat. Lagi kita takut pada Allah, lagi kita taat. Sebab apa? Macam kita dengan ayah kita. Kita takut dengan ayah kita. Sebab apa? Sebab dia ayah kita. Kalau kita buat lebih kurang, dia marah satu hal. Bila dia marah, kita takut dia benci kat kita sebagai anak dia. Walaupun seorang ayah kadang-kadang tak tampar anak dia, tak tempeling anak dia, tapi cukup dengan ayah dia kata, aku meluat tengok muka hang. Kalau aku tahulah macam ni perangai hang, dari kecil lagi aku pijak sampai mati. Contoh ayah dia cakap itu, marah sangat ayah dia. Nampak? Apa perasaan seorang anak? Mestilah pecah hati dia. Allah, ayah aku benci kat aku. Jadi macam ni juga. Kita takut Allah benci dengan kita. Maka kita jaga ketaatan tadi, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kalau terbuat juga benda yang larang, segera kita bertaubat kerana kita takut Allah mula membenci kita. Apa tanda Allah benci seseorang? Tandanya dia semakin jauh gemar kepada barang akhirat. Itulah tanda dia semakin jauh daripada rahmat Allah, makin jauh daripada kasih sayang Allah. Tapi kalau dia makin gemar kepada barang akhirat, itu tanda Allah semakin sayang pada dia. Nampak? Dulu derma RM1, sekarang dah naik RM5. Itu tanda Allah makin sayang. Tapi kalau dulu kini selamanya RM1 je, takut sayang tu tak meningkat. Kenalah meningkat sikit kan. Rezeki Allah dah bagi meningkat dah. Dulu naik motor 2 tayar, lah ni naik 4 tayar dah kereta. Allah naikkan kan rezeki kita. Dalam naik 4 tayar tu kereta, Allah naikkan pula naik 6 tayar lori kan. Lain kali pergi 4 tayar balik mana van jenazah. Tapi nak ceritanya, hidup kita rezeki makin tambah. Dah kenapa bahagian kita korban untuk Allah tak tambah? Jadi kita kena tingkatkan amal. Maka dengan tingkat amal itulah sebagai tanda bahawa Allah kasih pada kita. Tapi bila kita meninggalkan amal, dulu tengok datang kerak ke masjid, lama tak nampak ada batang hidung ke masjid. Dulu kan main kopiah memang tak tanggal dah atas kepala. Sekarang topi pula duduk atas kepala, topi cowboy pula tu. Itu tanda rahmat tu dah mula dicabut sedikit demi sedikit. Dia mula makin jauh. Jadi bila kita tengok kehidupan kita jadi macam tu, cek balik apa benda kita silap, betulkan balik. Takut-takut benci tu sampai jadi kekal terus Allah benci pada kita. Jadi itu dia, takut dan taat, takut dan sayang. Daripada takut dan sayang inilah pecah pada 3 tadi, khauf, khasyah dan juga haibah. Apa beza 3 ni? Tok Guru Siddiq Noh
untuk fahamkan benda ni, dia buat analogi yang simple. Dia buat contoh macam kita pergi camping. Kita pun pakatlah AJK Masjid nak buat camping. Tak amai lah, kita dalam 5 orang gitu je kan. Kita pun nak pergi camping, masuk dalam hutan. Hutan pula tu bukan jenis hutan yang ada orang ramai tak. Ni tak ada orang langsung. Kita 5 orang tu je masuk. Masuklah, siap pasang kemah apa semua. Tiba lalu ada orang asli situ. Orang asli tanya, buat apa? Camping. Asli kata orang asli tu kata nak, dia kata sini ada rimau. Dia kata ada rimau. Nampak? Kita pun jangan sebut nama dia, sebut tiger tak apa. Sebab dia rimau Malaysia, dia tak faham bahasa Inggeris. Nampak? Sebut nama dia nanti dia datang. Takut. Kita dengar nama takut dah. Tapi tak jumpa lagi. Tapak kaki pun tak nampak. Cuma orang cerita kata dalam hutan ni ada rimau. Yang cerita pun kan orang biasa cerita, orang kampung situ cerita, orang asli tu cerita. Dia pun pernah jumpa, dia kata. Jadi kita percayalah. Percaya tu kita akan rasa takut mula-mula. Takut tu dipanggil khauf. Tu panggil takut khauf. Takut khauf ni kebanyakan kita tak nampak lagi api neraka. Tapi ustaz cerita, tok guru cerita berdasarkan hadis-hadis dalam kitab dan sebagainya, nanti di hari akhirat ada api yang sangat marak. Bakarnya habis. Terbakar gini-gini. Cerita. Sampaikan api neraka ni dia ada bunyi zoom gitu. Orang cerita macam mana pun kita datang rasa takut, tapi takut tu baru khauf. Nampak? Maksudnya takut dia tak kuat lagi. Dia balik tak dari camping? Tak balik lah, sebab dia kata pasang kemah dah. Nampak? Dia cerita je, entah dulu kot benda ni, rasa tak ada dah harimau ni, dia kata. Dia tak balik lagi, dia kat situ kak. Sama kak. Dalam duk dengar, tikam pula nombor ekor. Hangguk dalam kuliah, takut api. Tapi tengok macam kena. Kalau tengok nombor plate kereta ustaz ni, rasa kena ni. Ada tengah dalam semayang, ada nombor dalam poket. Rukuk jatuh. Nampak? Ada jumpa orang jenis macam tu. Maknanya dia dalam buat taat, dia ada kat rasa takut, tapi takut dia tak kuat. Masih lagi nak cuba-cuba juga benda-benda salah, benda-benda maksiat. Sebab takut tak kuat sangat. Kemudian tak apalah, dia pun buat unggun api lah, siap panggang ayam apa semua. Jadi dah pukul 12 malam, bakat-bakat masing-masing masuk dalam kemah. Tengah baru nak tidur tu, sembang-sembang dengan kawan sebelum tidur. Baru tengah-tengah sembang tu, tiba nampak kelibat bayang-bayang lalu kok kemah, tawah 7 kali kat tu. Merangkak gitu. Siapa pula merangkak luar kan? Tahu dah kawan kita ke dah, tak buat apa dia merangkak sini. Tiba dengar pula suara. Sudah teringat tadi siang tadi orang kampung cerita kata ada rimau. Sungguh ke? Tapi tak nampak ni, nampak bayang ke? Dengan dengar bunyi. Nampak? Itu namanya khasyah. Takut dia akan meningkat level satu lagi. Tak payah kata nak terkencing, dah terkencing dah. Dalam tu, dalam kemah apa perlukan dah dalam kemah tu, tolong kita macam mana ni, tak nampak ni. Tiba kawan ni kata, ya sungguh ke rimau kan? Hang berani kan, hang pencen komando. Nampak? Dia kata, hang buka zip kemah ni, cuba tengok betul tak rimau ke member kita kemah sebelah saja buat pusing-pusing nak takutkan kita kan? Takut dah, tapi masih lagi nakkan keyakinan. Kita kadang-kadang manusia macam tu lah. Benda tu pasti dah, tapi tak puas hati, nak agak. Contoh macam kita jalan-jalan, dia jogging kat tepi pantai, tepi jak tahi. Tahu dah tahi, pergi ambil cium. Nak betul tak panggil kita? Nampak? Tahu dah tahi, orang kata dah, ni tahi ni. Ya ke tahi? Ke tahi? Tu kata, macam tu lah manusia ni. Dia kata, ya ke rimau? Cuba buka tengok. Buka zip rimau duduk depan. Rimau bagi salam. Assalamualaikum. Sadar kawah tu situ. Nampak? Bila rimau duduk depan tu, terkelur lidah, tak boleh cakap apa. Tak nak jerit pun tak ada apa. Tenganga gitu. Tenganga gitulah namanya haibah. Takutnya teramat sangat dah sampai tak boleh nak cakap. Macam itulah saat
Nak sakaratul maut. Nah, bila mati tak dengar dah jeritan. Sebab apa? Tak terjerit dah. Mana? Malaikat maut duduk depan mata dah. Nah, sebelum ni kita dengar je ustaz cerita malaikat maut. Kan? Tapi bila duduk depan mata, takut dia teramat sangat, tak terkata dah, speechless. Orang putih kata. Tak terkata dah, senyap. Gitu. Sebab terlampau takut. Dia gitu, benda kalau terlampau dia jadi senyap. Macam orang terlampau ketawa, tak bunyi dah ketawa dia. Kalau kita ketawa tu maknanya tak lawak sangat lagi. Tapi kalau lawak betul, nganga mulut tapi tak bunyi. Itu maknanya dia teruk sangat dia ketawa. Sama juga dengan menangis. Kalau menangis tak kuat lagi. Ada orang dia boleh menangis sampai tak bunyi. Kadang-kadang macam budak-budak anak saya itu, kalau kuat sangat melalak, tak keluar suara. Nampak? Tu maknanya itu dikira sebagai terlampau. Gitu juga. Kalau terlampau takut, sampai tak kata apa dah. Tu dipanggil haibah. Tapi nak sampai tahap haibah ni payah. Bukan semua orang boleh dapat anugerah ni, melainkan insan-insan yang dipilih Allah sebagai wali-walinya. Tok-tok wali kadang sampai haibah. Takut dengan Allah, bukan takut sungguh-sungguh. Dia bukan takut main-main, takut sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat gitulah. Saidina Ali disebut dalam riwayat, bila dia nak ambil uduk, dengar azan berkumandang, sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggigil tangan dengan nama Allah. Menggigil tangan dengan nama Allah. Kita pagi-pagi subuh nak ambil uduk kat, menggigil sebab air sejuk. Bukan sebab nama Allah tu air tu sejuk. Bukan haibah, nampak? Itu makna kata gitu. Makna takutnya dia, takut sungguh-sungguh. Macam kita kak, lesen tiba-tiba tertinggal, tak bawa wallet, tertinggal, tiba nampak Roblox depan, berdegup tak jantung, degup, nampak? Padahal polis tu tak kata apa pun, tapi muka tu dah cuak sangat. Lain kali buka tingkap, polis tak kata apa, polis kata jalan, dia sendiri jawab, tertinggal wallet. Tengok tu kata, sebab terlampau takut. Tu kata tu bila terlampau takut dia jadi begitu. Tapi itulah macam tadi kita sebut, kita ni tak banyaknya takut hal-hal dunia. Haibah pun haibah dunia, khasyah dunia. Tapi mereka yang alim-alim ulama, khauf, khasyah, haibah mereka semata-mata pada Allah. Takut sungguh pada Allah, bukan takut main-main, takut sungguh-sungguh. Tu. Jadi yang kat sini ni, yakhsha ni takut peringkat kedua lah pada ayat ni. Lepas tu kata sesungguhnya yang takut pada Allah hanyalah orang-orang yang dipanggil sebagai ulama. Ni takut peringkat kedua, maknanya bukan setakat dia mengaji tapi dia faham sungguh. Kalau setakat dengar-dengar gitu saja, takut dia jadi khauf je. Tapi buat juga maksiat. Yang ni tak, ni takut sungguh. Jadi sebab itulah kalau nak didik anak-anak ahli keluarga kita supaya takut pada Allah, perbanyakkan cerita tentang kisah-kisah agama pada dia, cerita tentang balasan-balasan. Jangan kata ni ayah tak bagi. Betul dah ayah tak bagi. Tapi kadang-kadang anak ni dia tak pasti tanya kenapa ayah tak bagi. Kita terangkan, ayah tak bagi sebab Allah marah. Kita kaitkan dengan agama. Ni sebab Allah tak suka ni, Allah marah ni. Baru jadi budak ni selalu dengar nama Allah, 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 Allah. Baru dia kenal Allah, baru dia tahu Allah marah, Allah tak bagi. Tu. Ini kita cakap ni sebab ni polis tak bagi ni. Jadi dia takut makhluk lah. Takut polis, takut itu, takut ini. Jangan pergi situ ada hantu, dia takut hantu. Kita yang didik anak jadi macam tu. Betul tak? Kita ajar dia macam tu. Kita tak nak dia main dekat taman tu, kat padang tu. Kita pun kata kat padang tu hari tu mak nampak ada ni pocong, pergilah situ. Akhirnya budak ni terdidik bukan takut Tuhan, takut pocong. Tuhan dia tak takut. Jadi kita didik biar dia ada rasa takut pada Allah. Bila orang takut pada Allah, barulah dia akan buat benda elok. Sebab yang jaga kita ni Allah. Tu Ustaz Muhtar Senik tegur tu. Ada ke pula kita jaga kita? Bukan kita jaga kita, Allah jaga kita. Ini kita jaga kita. Nampak? Ikut SOP. Nampak? Allah jaga kita, bukan kita jaga kita. Kita mana boleh jaga kita?
Makhluk sama makhluk dia tak boleh jaga satu sama lain. Yang boleh jaga mesti yang lebih daripada makhluk tu. Macam saya buat contoh lah. Lembu jaga lembu boleh tak? Lembu ada SOP dia juga. Ketua lembu pun kata, kita lembu jaga lembu. Nampak? Jadi tak? Tak jadi. Mana boleh lembu jaga lembu? Tokai lembu kena jaga lembu. Baru lembu dengar cakap. Gitu juga tokai makhluk ni, siapa tokai dia? Tokai manusia ni siapa dia? Tuan kepada makhluk ni, tuan pada bumi ni siapa dia? Allah lah. Maka Allah yang jaga kita, bukan kita jaga kita. Kan? Betul, kena perbetulkan balik tu. Nak? Barulah nampak semuanya Allah. Baru berkaitan kita pada Allah. Barulah hati kita tunduk pada Allah. Barulah hati kita berhajat pada Allah. Barulah kita ni sempurna jadi umat yang dikira sebagai umat tauhid, umat akidah. Dan firman-Nya lagi, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Ayat ni famous lah, selalu ustaz sebut. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji? Dia bila dalam Quran kita dengar ayat tu Allah timbulkan persoalan adakah, apakah dan sebagainya. Kan? Adakah dan sebagainya itu bukan maksud Allah tak tahu. Bukan Allah tanya Nabi, Allah tak tahu. Sama ke? Orang mengaji dengan tak mengaji, bukan Allah tanya. Bukan maksudnya Allah tak tahu. Tapi pertanyaan itu sebagai highlight. Maknanya nak bagi kita, bagi penekanan. Maknanya seolah-olah Allah perli kita. Sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Macam tu. Contoh anak dia kau hajar dengan bapak dia, cakap kasar dengan bapak dia. Lah kali bapak dia tak cakap banyak, bapak dia kata, hang kenal dah aku siapa ni? Adakah bapak dia tanya tu sebab bapak dia tak ingat, jadi hilang ingatan? Tak tahu. Dah, bapak dia tanya supaya budak ni, anak dia ingat balik dengan siapa dia cakap kasar ni. Tiba anak jenis bengong bila bapak kata, hang kenal dah aku siapa? Lah bapak saya lah. Nampak? Maknanya bukan suruh jawab, maknanya fikir balik, aku cakap kasar ni siapa ni? Ni bapak aku. Asal aku cakap gini? Itu maksud soalan tu. Sama juga Allah tanya, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? So kita fikir balik. Nampak? Supaya biar nampak pentingnya ilmu, supaya jangan masuk dalam golongan yang tak mengaji. Bukan sebab Allah tak tahu, tapi Allah nak bagi penekanan pada sudut ayat tersebut supaya kita yang berakal fikir semula. Sama ke? Mana sama ni kita jadi semayang isyak berjemaah, semayang ramai kan. Tapi itulah dah jarak 1 meter pun masjid tak penuh lagi tak? Macam mana nak bagi penuh? Jarak 5 meter lah kot. Baru sampai belakang sama. 1 meter pun tak penuh lagi. Itulah sayang. Semayang Jumaat macam tu. Kat tempat saya, tempat sini saya tak tahulah. Tempat saya semayang Jumaat dah pun tak penuh lagi. Walau jarak semeter tu. Jarak-jarak tak penuh. Mana pergi? Kadang-kadang ada yang ambil kesempatan. Dia seolah-olah dia menurunkan hukum wajib solat Jumaat tu sebab ada COVID, PKP. Dia buat main-main dengan hukum. Masa kerajaan memang menitahkan bahawa tak boleh solat Jumaat lagi kerana waktu tu terlampau kuat dia punya merebak, yang tu baru kita dimaafkan sebab ni kata pemerintah, hukmul hakimu yarfa'ul khilaf. Kaedah dia, keputusan pemerintah itu mengangkat khilaf, maka kena ikut keputusan pemerintah. Sekarang pemerintah kata masjid dah boleh sembahyang Jumaat, kenapa kamu bagi alasan tak boleh pergi? Wajiblah, hukumnya dah jadi wajib, kena pergi. Melainkan kalau ada gejala, ada simptom dan sebagainya, baru gugur kewajipan tu. Ni merengah-ringan, mana boleh? Apa tak? Dia pegang hadis mana tak tahu, tak pernah kita jumpa. Dia kata 3 kali tak pergi baru kafir Ustaz. Saya baru 2,5 dia kata. Mana belajar tak tahu. Tak ada kita dengar. Sekali dia meninggalkan solat yang wajib, terus dibakar dalam azab api neraka. Sekali je, tinggal dengan sengaja tanpa qada balik, tanpa taubat semula. Tak boleh. Sekali dia tinggal. Kalau mazhab Imam Malik, tinggal sekali je solat yang wajib,
dengan sengaja tanpa rasa bersalah boleh jatuh kafir. Tu mazhab Imam Malik. Cuma mazhab kita perhalus tak jatuh kafir, cuma fasik. Kan? Tu. Buat main-main dengan bab-bab semayang ni. Jadi manakah sama semayang ramai-ramai ni adakah pahalanya semua sama daripada tu imam sampai makmum paling belakang? Sama ke pahala? Tak sama. Kenapa tak sama? Kerana bergantung pada ilmu masing-masing. Ada orang semayang dia ikut-ikut orang. Ada dia memang tak reti langsung. Baulah agaknya bau hijrah ke macam mana. Datang-datang tengok macam ni semayang, dia pun ikut. Dia ikut orang depan dia. Kebetulan orang depan dia tu gatal ponggong, garu ponggong. Dia pun garu juga. Dia ingat rukun kot ni, kena buat sama. Sampai tak reti langsung. Ada jenis macam tu, jenis ikut aja. Jenis ikut. Ada satu orang ustaz ni cerita kan. Ada orang ni dia tok imam, tapi ialah surau kampung, celah-celah dalam kampung tu bukan ada orang ramai sangat. Jadi ada satu budak muda ni barulah nak hijrah kepada agama dengan pakai t-shirt seluar jin. Gila semayang. Tok imam pun satu hal juga kan. Dia isap okok sampai kat surau, okok dia ada separuh lagi. Ada separuh lagi. Jadi dia kata sayang nak buang, okok dah lah mahal. Dia pun cocok-cocok padam dia punya bara tu, dia pun simpan dekat dalam poket. Dia simpan balik dalam poket. Lepas tu dia pun semayang. Kipah atas tu imam. Jadi bila kipah rupanya bara tu tak habis lagi padam. Ada sikit. Bila ada sikit, makin dikipah bara naik balik. Imam tengah semayang, Maliki apa pedih ni nampak. Pedih kat dada ni. Tengok api kuat. Lah kali Tok Imam kelang kabut, lompat kebetulan dia tingkap depan tu. Tok Imam lompat, yang kawan ni baru datang nak ikut semayang. Tengok kena lompat, dengan dia lompat. Allahu akbar. Betul ni. Ni cerita betul. Memang sungguh berlaku bila terlampau jahil tu jadi. Ada orang jenis tak erti apa, dia ikut aja orang. Ada orang semayang gini juga, berlebih kurang tak, dia tak tahu mana wajib, mana sunat, dia hantam semua wajib. Sebab ilmu kurang, main ikut gitu je lah. Toleh-toleh pun ada semayang. Ni ada satu tempat tu yang AJK surau pun satu hal juga. Kalau nak buat makan pun simpanlah nasi kat belakang, dia simpan tepi. Dan surau tu ada tingkap kat tepi, lepas tu ada meja tepi tu. Dia pergi letak nasi lah, lauk lah, macam-macam. Bau pula masuk dalam. Jadi ada seorang jemaah siap toleh tengok. Tengok lauk apa. Dia takut habis agaknya. Allahu akbar. Ni kata nak main kod dan je semayang, sampai tak tahu ada adab tata tertib. Ada satu tu pula, ini diri saya sendiri kena. Kita semayang kat satu surau. Lepas tu yang jadi tok imam tu anak murid saya, budak tahfiz lah. Lepas tu tengah-tengah semayang tu, budak tu agaknya terkentut ke macam mana, dia keluar lah. Dia batal, dia keluar. Kita tahu dah, kita pun ustaz dah kan. Kita tahulah nak ganti pergi ke depan. Dia yang duduk sebelah ni siku ni, pergi. Mujur dia tak sebut pergi. Tapi dia siku. Dia nak bagi syarat suruh kita pergi ke depan. La ilaha illallah. Ni kata bila kita jahil dalam bab agama, kita pakai kod hentam je semayang kita ni. Jadi sebab tu Allah tanya, adakah sama orang mengaji dengan orang tak mengaji? Bahagian semayang semua orang boleh semayang, tapi ilmunya ada orang yang tahu tak boleh Ustaz. Yang ni boleh baru tahu. Yang ni tak boleh. Kena belajarlah apa rukunnya, apa wajib, apa sunat. Kalau tu imam terlepas tahiyat awal, nak buat macam mana? Kalau dah berdiri turun balik, batal semayang. Siapa ikut batal. Sebab barang sunat tak boleh patah balik. Yang boleh patah balik barang wajib sahaja. Barang sunat jangan patah balik. Dah tertinggal, kita teruskan dengan sujud sahwi nanti bahagian akhir. Dan sujud sahwi pun sunat juga. Kalau tak buat pun memadai, sah semayang. Kalau buat, boleh dapat pahala sebab ganti tampung balik yang mana tertinggal tadi. Itu je. Sujud sahwi pun hukum sunat. Dah sampai tak erti.
Tok imam tak sujud sahwi, dia tegur, subhanallah. Sujud sawi. Nampak? Tu kata bila tak mengaji macam-macam hal. Nak sembahyang Jumaat duduk depan sekali. Masa tu zaman sembahyang rapat lah, bukan macam ni. Kan? Duduk depan sekali. Jadi dia terkentut batal tengah-tengah sembahyang. Dia pun toleh belakang nak keluarlah pergi ambil uduk. Orang dah berdiri ni dalam sembahyang dah tengah baca Fatihah kan. Dia pun dah batal, dia toleh belakang. Dia pun buat tangan gini nak ulur supaya bagi laluan lah, dia nak lalu ke belakang. Dia buat tangan gini, yang makmum belakang salam. Time ni nak salam ni kata. Tak tahu, orang bukan nak salam, orang nak lalu. Allah teruk. Ni kata nak bila jahil. Tu nak ceritanya dalam kitab kita ni pentingnya menuntut ilmu. Supaya kita tak jadi bahan tertawa orang. Itulah yang paling pentingnya supaya ibadat kita sah, akidah kita betul. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung dan lagi firman Allah semua dia bawa dalil-dalil. Syekh kita bawa dalil-dalil, bermula dengan dalil Quran dulu, kemudian baru dia tunjuk dalil hadis, kemudian baru dia tunjuk kata-kata sahabat dan sebagainya, dipanggil asar. Jadi yang seterusnya nanti dia akan tunjukkan pula firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kita berhenti situ. Wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.